Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira 2 minggu lepas saya membuat video ini menerangkan kesalahan akidah Dr. Haris Ismail yang menjadi jurucakap Allah. Yakni apabila beliau mengucapkan kata-kata Allah bayar secara cash. Allah tidak tunggu akhirat, balas terus di dunia. Dan yang ni best. Kami dulu apabila bersembang tentang balasan Allah. Bersembang bukan topik apa-apa tau. Tetapi tentang balasan Allah. Topiknya balasan Allah. Kalian jangan main-main. Ini kalah. Wali-wali semua pun kalah ya. Sambil itu, saya mencuit tentang wireless microphone yang digunakan oleh Dr. Haris. Wireless microphone bukan isu utama. Ia hanya sampingan. Sebagaimana 2 video terkini saya yang menjawab tuduhan Dr. Haris ke atas Dr. Maza, saya mencuit beliau yang menawar diri untuk letak jawatan. Saya tanya balik, Dr. Haris ada jawatan apa yang hendak diletakkan itu? Jadi, wireless microphone bukan isu utama, ia hanya sampingan. Isu utama ialah kesalahan akidah berbicara tentang perbuatan Allah seolah-olah mengetahui secara pasti kenapa sesuatu perkara itu berlaku. Lalu kemudian Dr. Haris memuat naik video respons mendakwa saya trigger dengan wireless microphone tersebut. Dr. Haris menjelaskan bahawa ia adalah sumbangan orang lain dan bersumpah bahawa ia adalah sumbangan orang lain. Apa yang menariknya, Dr. Haris membuat video selama hampir 15 minit untuk menjelaskan isu mikrofon. Setepatnya 14 minit 54 saat. Siapa yang sebenarnya trigger dalam isu mikrofon ya? Padahal, isu mikrofon itu boleh dijelaskan dalam video yang pendek saja. 1 minit pun cukup. Atau cukup dengan menulis post di YouTube saja. Okey. Jadi kenapa nak cerita sampai sehingga hampir 15 minit? Sebabnya mudah sahaja untuk divert, untuk alih perhatian para penonton daripada isu utama, yakni kesalahan akidah menjadi jurucakap Allah. Dan ini memang strategi atau permainan Dr. Haris sebagaimana yang telah saya bongkar sebelum ini. Tapi mungkin Dr. Haris akan jelaskan kemudian sebagaimana dia sendiri kata nak jelaskan banyak isu-isu lain berkenaan saya. Yelah, sembang aja kencang. Dr. Haris, bila nak jelaskan isu ini? Sebagaimana yang telah anda janjikan. Para penonton yang dirahmati Allah, ini adalah tangkap layar yang sudah setahun lebih. Saya besarkan dia, muka saya tak nampak tak apalah. Yang penting, para penonton nampak komen Dr. Haris. Ringkasnya, seorang penonton bernama Jasni Abu Hassan menulis komen di salah satu video Dr. Haris bahawa, saya baca ya, cumanya Nabi pesan. Okey, jumpa komen ni. Cumanya Nabi pesan, pastikan diri kita masuk dalam golongan sedikit 1/73. Dan dianggap asing oleh umat kebanyakan. 1/3 itu merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa umat ini akan berpecah kepada 73 firqah, di mana yang selamat ialah 1. Sementara yang dianggap asing itu merujuk kepada hadis Ghuraba. Lalu Dr. Haris menjawab komen tersebut. Saya bacakan ya. Golongan sedikit adalah golongan Batiniyah, golongan Muhammadiyah, Rasul Kahar, Maklifat, etc. Padahal hadis 73 firqah itu sangat masyhur dan maksud satu yang selamat itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dalam riwayat lain baginda menyebut al-jamaah. Jadi dari mana datangnya tafsiran bahawa satu yang selamat itu ialah golongan Batiniyah, golongan Muhammadiyah, Rasul Kahar, Maklifat dan lain-lain. Dan
Jawapan ini datang daripada Dr. Haris yang sendiri mengangkat dirinya, sendiri memuji dirinya bahawa pernah melalui pengajian formal tafsir hadis. Bukan tafsir Al-Quran tau, dia tafsir hadis di Universiti Malaya. Jadi Dr. Haris pernah berjanji dalam videonya yang lain untuk menjawab berkenaan tafsiran hadis 1/73 yang dibuat olehnya itu. Sehingga sekarang kita masih tertunggu-tunggu jawapannya itu. Masih tertunggu-tunggu penjelasannya itu. Apa yang ada ialah beliau pernah mengambil video daripada Maulana Fakhr Razi yang membicarakan darjat hadis tersebut. Dan saya sendiri telah menjawab tentang darjat hadis itu dalam video saya yang ini. Poin penting yang saya nak sampaikan di sini ialah orang yang ada pengajian formal dalam bidang agama tidak menjanjikan dia bercakap betul lagi benar dalam bidang agama. Malah perlu disemak lanjut tentang pengajian formal tersebut. Pengajian apakah itu? Lulus atau tidak? Lulus cemerlang atau nyawa-nyawa ikan? Lulus setelah berapa kali resit exam? Dan sebagainya kan. Dan kita ingatkan ada seorang tu, orang sebut berbelas tahun dia di Al-Azhar baru lulus. Yang 900 kilo tu lah. Merujuk kepada pengajian formal Dr. Haris, ia hanyalah kelas asas pengajian Islam selama beberapa jam di Universiti Malaya. Pengajian tersebut adalah asas, sangat asas sehingga nak jadi guru kafar pun tak layak. Dan yang ini penting, pengajian itu bukan dalam bahasa Arab. Orang yang menyertainya tidak perlu tahu bahasa Arab. Dan ujian setelah pengajian tersebut juga bukan dalam bahasa Arab. Di sini saya bukan mengkritik Universiti Malaya. Saya bukannya mengkritik adanya pengajian tersebut. Ia bagus sebab ia hendak memberi pengenalan kepada Islam, kepada sesiapa yang ingin. Tapi yang saya kritik ialah seorang, si Fulan ni, dia ikuti kursus tu. Lalu dia punyalah up dirinya bahawa dia pernah melalui pengajian rasmi. Padahal, itulah, jadi kritikan saya bukan kepada Universiti Malaya, bukan kepada silibus pengajian tersebut, tetapi kepada si Fulan seorang ni yang up dirinya bahawa konon pernah melalui pengajian formal. Padahal pengajian formalnya itu adalah pengenalan yang sangat basic ya kepada orang bukan Islam yang ingin tahu tentang Islam ke, orang yang awam yang ingin nak tahu sikit-sikit ke kan. Baik, isu lain, dalam video respon tersebut Dr. Haris bersumpah bahawa mikrofon, wireless mikrofon tersebut adalah sumbangan orang lain. Saya katakan sumpah tersebut tidak ada nilainya. Ini kerana apabila seseorang itu dikenali sebagai seorang pendusta, maka sumpahnya tidak memiliki nilai, melainkan dia terlebih dahulu bertaubat dan menarik balik dusta-dusta yang pernah dilakukan sebelum itu. Dan jika dusta yang pernah dilakukan itu melibatkan orang ramai ataupun telah tersebar kepada orang ramai, seperti mana video-video yang dibuat oleh Dr. Haris, maka taubat dan penarikan balik dusta-dusta tersebut hendaklah juga diumumkan kepada orang ramai. Barulah sumpahnya itu valid ataupun memiliki nilai. Sebagaimana yang berulang kali telah saya buktikan, Dr. Haris adalah seorang pendusta. Bahkan it is his second nature. Dusta yang beliau lakukan bukan biasa-biasa, tetapi terhadap Rasulullah SAW, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ulama Syafi'iyah. Para penonton yang dirahmati Allah yang baru nak kenal Dr. Haris ini, boleh rujuk video-video pembuktian saya. Saya telah menghimpun semuanya dalam sebuah playlist, link dalam kotak description. Banyak video. Kalau campur video ni, insya-Allah akan ada 55 buah video. Bahkan dalam video yang sama tu, Dr. Haris Ismail melakukan pendustaan.
Okay? Dia nak trigger, dia nak cerita tentang mikrofon pun dia buat 3 pendustaan. Bukan 1 tetapi 3 pendustaan. Sebab itu saya katakan berdusta itu adalah satu lumrah kepada Dr. Haris. It is his second nature. Ayuh saya tunjukkan, ayuh saya buktikan. Saya ni bukan seperti Dr. Haris tuduh orang lain dilusi, ilusi, persepsi, macam-macam si. Padahal bukti tak ada. Saya bila saya tuduh, saya bagi bukti yang sejelas-jelasnya. Okey, baik. Pendustaan pertama, sila tonton potongan video ini. Saya menonton video beliau itu pun sebab ada orang memberi link yang mengatakan bahawa Kapten Hafiz telah trigger dengan mikrofon saya ni. Jadi saya pun tontonlah. Saya tonton sehingga tahap dia telah trigger ni, kemudian membuat beberapa tuduhan kepada saya. Setakat itu saja. Yang lain saya tak tengok lagi. Nanti saya akan tengok sehingga habis. Baik. Dr. Haris dakwa dia hanya tonton bahagian awal video saya sehingga ke yang part yang saya membuat tuduhan berkenaan wireless microphone yang beliau gunakan. Yang lain tak tonton lagi, nanti Dr. Haris akan tonton sampai habis. Okey, baik. Tonton pula potongan video ini di mana beberapa minit kemudian Dr. Haris berkata, sila dengar. Jadi apa yang Kapten Hafiz cakap itu, Kapten Hafiz Tomah itu kan dah mendapat dosa free. Kan dah mendapat dosa free kan, membuat tuduhan macam tu, fitnah macam tu. Sekarang saya sebut dosa free kan. Nanti Kapten Hafiz pick up lah kesalahan ada dosa free kan. Itulah kan. Itu figure of speech, itu pun dia tak faham kan. So okey. Tak apalah, itu cerita lain. Tapi kita tahulah. Okey, Dr. Haris menyebut saya mendapat dosa free. Kemudian dia sedar ia adalah kesalahan akidah yang sama yang saya kritik dalam video asal. Yang ini menjadi jurucakap Allah bercakap tentang balasan Allah. Lalu cepat-cepat dia memberi alasan bahawa itu hanyalah figure of speech. Daripada keseluruhan nada Dr. Haris, bahkan kalau dapat lihat video sebenar, video tadi tu yang saya letak dalam video ni, saya tak dapat tunjuk muka Dr. Haris sepenuhnya sebab bimbang kena copyright strike. Sebab tu saya kena fokus ke tempat lain. Okay? Kalau lihat pada video yang dapat lihat wajah Dr. Haris, kita dapat lihat body language, gerak badan, bahasa badan dan nada, tone Dr. Haris. Beliau sedar beliau telah melakukan kesalahan yang sama. Dan beliau sedar beliau telah berdusta kerana pada awalnya berkata hanya tonton hingga ke tahap tuduhan berkenaan wireless microphone. Tetapi yang benar, beliau tonton sehingga akhir dan mengetahui isu sebenar yang saya kritik. Okey, untuk pendustaan kedua dan ketiga, tonton potongan video ini ya. Di dalam video yang beliau baru upload itu, beliau mengatakan bahawa saya membuat beberapa kesalahan akidah sebelum ni. Yang pertama yang beliau cakap itu adalah disebabkan kesalahfahaman beliau sendiri. Beliau tak faham apa yang saya terangkan. Beliau faham macam Z, saya cakap A. Kemudian beliau mengatakan bahawa Z itu salah. Kemudian beliau war-warkan, kata Dr. Haris cakap Z. Sedangkan saya bercakap A. Nampak lari terus. Yang kedua, beliau berdasarkan kepada akidah dan kefahaman beliau yang beliau rujuk kepada Ustaz Firanda tu, Ustaz Firanda di Indonesia berkenaan dengan kalam Allah. Jadi beliau rujuk kepada Ustaz Firanda, mungkin beliau sendiri pun tak faham sebab banyak kesalahan-kesalahan yang beliau sebut walaupun berdasarkan fikrah tersebut, berdasarkan kepada akidah tersebut, banyak yang beliau salah. Jadi saya anggap beliau tak faham, beliau rujuk penulisan Ustaz Firanda, beliau pun tak faham, beliau ulas dan beliau kata saya yang menerangkan berdasarkan kepada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai salah. Saya menerangkan kalam Allah tu berdasarkan kepada kitab-kitab Asy'ariyah. Baik, pendustaan kedua, Dr. Haris dakwa dia cakap A, tetapi saya yang salah faham sehingga jadi Z. Isu apa ya? Isunya dia sembunyikan. Isunya ialah berkenaan iman di mana Dr. Haris berkeyakinan
orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, dia masih Muslim. Ini adalah kesalahan dalam isu akidah dan merupakan kesalahan yang sangat serius. Betul ke saya salah faham? Baik, saya akan buktikan bahawa Dr. Haris berdusta bahawa saya salah faham maksud beliau. Sebelum tu, Dr. Haris nak tarik balik tak pendustaan ni? Saya bagi peluang ni. Saya kira sampai 3 ya. 1, 2, 2,5, 2, 3/4, 3. Okey, offer close. Dr. Haris tahu kan bahawa Dr. Haris bercakap tentang isu beriman atau tidak beriman pada hari akhirat ni di YouTube dan semua orang boleh semak semula. Okey, tak apa. Saya mainkan potongan video terbabit. Saya ulang sebanyak 7 kali. Supaya sesiapa yang sebelum ini belum kenal Dr. Haris boleh kenal siapa beliau. Cuba dengar, ada tak kemungkinan Dr. Haris cakap A, saya atau sesiapa lain faham lain sehingga jadi Z. Sebab orang Islam, walaupun dia Islam, dia boleh tidak beriman. Tak semestinya kafir. Sebab orang Islam, walaupun dia Islam, dia boleh tidak beriman. Tak semestinya kafir. Sebab orang Islam, walaupun dia Islam, dia boleh tidak beriman. Tak semestinya kafir. Sebab orang Islam, walaupun dia Islam, dia boleh tidak beriman. Tak semestinya kafir. Sebab orang Islam, walaupun dia Islam, dia boleh tidak beriman. Tak semestinya kafir. Sebab orang Islam, walaupun dia Islam, dia boleh tidak beriman. Tak semestinya kafir. Sebab orang Islam, walaupun dia Islam, dia boleh tidak beriman. Tak semestinya kafir. Okey, sebab itu saya kata Dr. Haris ini berdusta telah menjadi his second nature. Satu kebiasaan, satu lumrah baginya. Sehingga dengan adanya bukti jelas seperti ini, daripada videonya sendiri, daripada ucapannya sendiri, pun masih nak berdusta, konon maksud lain, tetapi saya yang salah faham. Dalam isu orang yang tidak beriman kepada hari akhirat masih dianggap Muslim, memang Dr. Haris berkata sedemikian dan memang saya serta ramai lain memahami sedemikian. Termasuklah Ustaz Dr. Rozaimi, Ustaz Suhili Nain, Ustaz Syaiful Channel Inspirasi Ilmu dan lain-lain. Mereka semua telah membuat video react menerangkan kesalahan Dr. Haris. Saya sendiri Alhamdulillah telah membuat video react seperti ini dan juga ini. Bahkan dalam video react ini, inilah video react saya yang paling lama, yang ini 2 jam kerana melibatkan isu yang sangat serius. Baik, pendustaan ketiga. Merujuk tentang ayat Al-Quran di mana Allah berbicara secara terus, secara langsung dan direct dengan Nabi Musa AS, yang ini merujuk kepada ayat 164 surah An-Nisa. Dr. Haris mendakwa saya ambil pandangan Ustaz Firanda. Padahal dalam video tersebut, saya bacakan kalam Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dan Imam Al-Qurtubi adalah imam tafsir yang masyhur yang bermazhab Al-Asy'ariyah. Dan saya bukan baca secara tersembunyi, saya paparkan skrin daripada laptop saya, daripada perisian Maktabah Syamilah supaya saya baca dan semua orang sama-sama dapat baca. Kalau perasan tadi saya tunjuk video yang saya jawab Dr. Haris dalam isu tidak beriman kepada hari akhirat masih Muslim tu, kan judulnya tu mendustakan rujukan kan. Okey, yang saya maksudkan, kalau tuan-tuan bapa ingat lagi, Dr. Haris bila dia nak membela dirinya, menegakkan benang yang basah, damage control, dia bawa satu buku, kononnya dia bertalaki buku tersebut, dia mengaji buku tersebut, dia nak membela dirinya lah, padahal dah memang salah dah pun. Lalu dia nak membaca daripada buku itu tentang isu ni lah, isu beriman, tidak beriman kepada hari akhirat, masih Muslim atau tidak. Tapi bila kita tengok video tu, dia pegang buku tu, dia letak, kalau boleh nampak lagi dia belah kanan, tapi mata dia dah baca belah kiri.
Tahu, dia kata dia mengaji, dia bertalaki buku tu selama 4 tahun. Tapi bila dia sedang baca, dia baca buku lain ataupun rujukan lain di sebelah kiri. Maknanya dalam hendak membacakan rujukan pun dia berdusta. Okay. Saya dah tunjuk dalam video tersebut, memang panjang 2 jam. Siapa yang belum tonton, sila tonton. Dia boleh bawa rujukan. Kemudian dia kata dia bertalaki rujukan. Tapi bila dia nak baca rujukan tu, tangan dia pegang macam ni, tapi muka dia dah pandang kepada rujukan yang lain. Okey, kembali kepada dusta yang ketiga ya. Jadi saya sedang membaca daripada tafsir Al-Qurtubi oleh Imam Al-Qurtubi yang bermazhab Al-Asy'ariyah. Kemudian Dr. Haris dakwa dia menerangkan tentang sifat kalam Allah berdasarkan kitab-kitab Al-Asy'ariyah. Ya ke? Kita semua tahulah Dr. Haris, anda tidak mampu berbahasa Arab. Tidak berani nak baca teks Arab Al-Quran mahupun teks Arab hadis dalam video-video anda. Apatah lagi untuk membaca kitab-kitab Arab. Bahkan dalam video asal Dr. Haris, dalam isu ini, dalam isu sifat kalam Allah, Dr. Haris hanya sebut bahawa apa yang beliau bicarakan tentang sifat kalam Allah sudah disemak oleh 3 orang gurunya. Seingat saya, dia tak sebut dia telah baca daripada kitab-kitab Asy'ariyah. Dia kata yang dia nak sampaikan ni telah disemak oleh 3 orang gurunya. Okey. Saya telah jawab video tersebut sekaligus membuktikan kesalahan Dr. Haris bersama 3 orang gurunya. Bukan satu salah ya, tetapi 10 kesalahan. Itu yang saya sebut tajuk video ni, kantoi 10 kali. Semua video tersebut dalam playlist yang link dalam kotak description. Baik, demikian ulasan saya. Tujuan video ini bukan sahaja untuk membuktikan Dr. Haris jahil dalam ilmu-ilmu agama, tetapi juga seorang pendusta. Pendusta yang terang-terangan, bukan yang tersembunyi sebab orang lain. Berdusta ni dah memang salah, tapi orang lain bila dia orang nak menipu, nak berdusta, dia orang sembunyi-sembunyi sikit. Yang ini terang-terangan, dia berdusta. Moga Allah pelihara umat Islam semua daripada si fulan ini. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi Sebab wabarakatuh. orang Islam walaupun dia Islam, dia boleh tidak beriman. Macam mana nak tak stop? semestinya kafir. Dah. Sebab orang Islam Sian, walaupun dia Islam, dia boleh tidak beriman.